Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-67. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-99 hingga ke-100 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Dan bukanlah tanggungjawabmu, wahai Muhammad, menjadikan seluruh umat manusia beriman. Jika Tuhanmu menghendaki, nescaya berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi. Janganlah engkau bersedih hati tentang kedegilan orang yang ingkar itu. Kalau tidak menghendaki, maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman. Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman, melainkan dengan izin Allah melalui undang-undang dan peraturannya. Dan Allah menimpakan azab atas orang yang tidak mahu memahami perintahnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menukilkan pada ayat ke-99 hingga 100 surah Yunus bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih kepercayaan mereka. Pada awalnya kaum Nabi Yunus AS enggan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan dan ancaman dan kemudian dengan kehendak mereka sendiri, akhirnya mereka bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebebasan untuk memilih kepercayaan ini merupakan kurniaan dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat manusia dan bukanlah hasil kekuatan manusia itu sendiri. Jika Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, nescaya seluruh umat manusia di muka bumi akan ditetapkan untuk beriman kepadanya sebagaimana malaikat yang hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk menguji manusia mengenai keimanan mereka kerana mereka sudah dikurniakan akal untuk memilih agama yang terbaik bagi mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingatkan bahawa baginda tidak boleh untuk memaksa orang beriman untuk mempunyai keimanan yang mantap walaupun dengan pelbagai usaha yang dilakukan tidak akan berjaya. Malah walaupun baginda berjaya memaksa orang beriman mempunyai iman yang mantap, namun keimanan yang mereka miliki hanyalah disebabkan oleh paksaan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki seseorang yang beriman mempunyai keimanan yang tulus dengan kerelaan hatinya tanpa sebarang paksaan. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahawa potongan ayat
afa anta tukrihun nas, yang bermaksud, apakah engkau memaksa manusia? Sebenarnya ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersungguh-sungguh menyeru manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga melebihi kemampuan baginda dan boleh mendatangkan kemudaratan kepada baginda. Usaha yang baginda lakukan ini sehingga menyerupai paksaan terhadap manusia untuk beriman dan paksaan terhadap baginda sendiri. Selain ayat ini ditujukan untuk menegur baginda, namun terdapat pujian ke atas kesungguhan baginda dalam menyeru umat manusia untuk beriman. Seterusnya, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menerangkan pada kalimah idznillah yang bermaksud izin manusia. Pada ayat ini adalah dimaksudkan bahawa hukum-hukum, sebab dan akibat yang berlaku merupakan perkara diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menerangkan pada kalimah idznillah yang bermaksud izin Allah. Pada ayat ini adalah dimaksudkan bahawa hukum, sebab dan akibat yang berlaku merupakan perkara diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan sesuatu perkara yang umum kepada keseluruhan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dan menganugerahkan akal kepada manusia untuk digunakan secara bebas dalam memilih jalan yang benar, dan manusia berpotensi untuk melakukan perbuatan baik dan buruk menggunakan akal. Oleh itu, manusia yang menggunakan akalnya dengan melakukan kebaikan akan memperolehi keizinan Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepadanya. Bagi mereka yang enggan menggunakan akal ke arah kebaikan akan diberikan kebimbangan dan kegelisahan di dalam jiwa mereka, malah diberikan kesesatan dan kekufuran yang akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-99 hingga ke-100 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seluruh manusia di muka bumi untuk beriman, sudah tentu dapat Allah Subhanahu wa taala tunaikan dan manusia akan menjadi seperti fitrah para malaikat yang hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia untuk melakukan kebaikan atau kejahatan dengan naluri mereka sendiri, dan mereka yang membuat pilihan untuk beriman atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak dijadikan fitrah mereka hanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti malaikat dan manusia juga tidak dipaksa untuk beriman. Rasul yang diutuskan juga tidak ditugaskan untuk memaksa umat manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah perbuatan kebaikan dan kejahatan hanya akan berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia mempunyai hak untuk memilih sesuatu yang mereka sukai, namun masih akan diputuskan dan berlaku dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, segala perkara yang berlaku itu sebenarnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan memudahkan kepada orang yang beriman untuk memilih perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang buruk. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-99 hingga 100 surah Yunus ini dengan menjelaskan mengenai Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertanggungjawab untuk menjadikan seluruh umat manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, nescaya Allah akan terus jadikan seluruh umat manusia beriman kepadanya. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak bersedih terhadap keingkaran mereka yang tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki manusia untuk beriman, maka tidak wajar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaksa sebahagian umat manusia untuk beriman. Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid turut menukilkan pandangan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkeinginan agar seluruh umat manusia beriman namun Allah Subhanahu wa taala
memberitahu kepada baginda bahawa seseorang itu tidak akan beriman, melainkan sudah tercatat sejak azali sebagai orang beriman. Dan juga seseorang itu tidak akan sesat, melainkan sudah tercatat sejak azali lagi mereka akan sesat. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-99 hingga 100 surah Yunus ini menerangkan mengenai keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seluruh umat manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda juga tidak mahu ada umat manusia yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya, baginda menginginkan masjid dipenuhi oleh orang beriman yang beribadat dan tidak ada manusia yang tidak mengindahkan solat. Semua umat manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mengingkari perintahnya. Namun, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan fitrah taat kepada segala arahan Subhanahu wa taala kepada para malaikat? Jika manusia turut diberikan fitrah keagamaan begitu, sudah pasti manusia telah kehilangan kebebasan menggunakan akal dan hanya mempunyai naluri sahaja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bertujuan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia juga dikurniakan akal untuk digunakan bagi berfikir dan membuat penilaian baik dan buruk dalam melakukan sesuatu perkara. Menurut Hamka, paksaan keimanan terhadap seseorang hanya boleh dilihat pada sudut zahirnya, namun tidak dapat untuk dilihat dari sudut batin, sama ada seseorang itu benar-benar beriman dengan ikhlas atau tidak. Tanggungjawab seseorang Rasul bukanlah memaksa manusia untuk beriman, melainkan hanya menyampaikan dakwah, menerangkan ancaman bahaya bagi orang yang tidak mahu mempercayai ajaran yang dibawa, dan juga memberitahu khabar gembira kepada orang yang beriman. Ayat 99 hingga 100 surah Yunus ini dan juga ayat 256 surah Al-Baqarah menjelaskan bahawa tidak ada paksaan dalam agama. Ialah asas dakwah dalam agama Islam. Tidak perlu paksaan dalam berdakwah, yang perlu hanyalah kegiatan dakwah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-99 hingga 100 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-99 hingga 100 surah Yunus ini menjelaskan mengenai tiada paksaan yang dibenarkan dalam usaha dakwah untuk mengajak seseorang manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan seseorang mestilah datang dari hati dan jiwa yang ikhlas, mengharapkan keredaan ilahi. Para pendakwah hanya menyampaikan dakwah dan menyampaikan baik dan buruk sesuatu perkara. Namun manusia yang didakwah bebas memilih sama ada mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Oleh itu seseorang manusia amat rugi jika tidak menggunakan akal dan fikiran yang telah dikurniakan dengan sebaiknya untuk menilai baik dan buruk sesuatu perkara. Kini ramai umat Islam di muka bumi, namun hanya segelintir umat Islam yang benar-benar memahami kehendak syarak dengan sebetulnya. Manusia kini terlalu bebas melakukan sesuatu perbuatan disebabkan oleh terpengaruh dengan budaya barat yang telah dibawa masuk secara halus melalui TV, internet dan lain-lain. Semakin ramai manusia yang lebih arif mengenai sesuatu perkara yang tular setiap masa, namun masih jahil dalam ilmu agama. Begitu ramai umat Islam kini hanya tertulis Islam pada kad pengenalan, akan tetapi tidak mengamalkan ajaran agama Islam sepenuhnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-175, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin. Dan bacakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, khabar berita seseorang yang kami beri kepadanya pengetahuan mengenai ayat-ayat kitab kami. Kemudian ia menjadikan dirinya terkeluar dari mematuhinya. Lalu ia diikuti oleh syaitan dengan godaannya. Maka menjadilah dari orang yang sesat. Sidang pendengar yang dimulakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-99
hingga 100 surah Yunus ini ialah: pertama, umat Islam hendaklah sentiasa mengharapkan atau mendoakan kebaikan terhadap orang lain, supaya segala kebaikan yang kita harapkan itu juga akan berbalik kepada kita. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa bertaubat setelah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, kerana sudah tentu manusia terlepas daripada kesempurnaan dan pasti akan tetap melakukan kesilapan. Ketiga, umat Islam hendaklah menggunakan akal fikiran yang telah dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaiknya dan menilai sesuatu perbuatan itu baik atau buruk bagi mereka, supaya perbuatan yang mereka lakukan akan membawa manfaat kepada mereka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.